Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi sekali untuk kelas yang seterusnya dalam tuition fizik kita lah Cikgu Yeh 2022 insyaAllah. Kita dah masuk bab baru iaitu bab 2. Okey. Kita mulakanlah kelas kita pada petang ini dengan bacaan Ummul Kitab bagi yang Islam, yang bukan Islam boleh bertafakur cara masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Amin, 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 amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi sekali untuk kita sambung subtopik ataupun topik yang baru lah. Sekejap. Mana pula pen cikgu ni? Ni dia. Okey, Alhamdulillah. Mari kita pergi kepada bab yang kedua hari ni. Semua dah ready ya? Dah cikgu. Okey, cantik. Okey, mari kita tengok bab yang kedua ni adalah bab tekanan. Jadi sebelum kita belajar bab ni, kamu kena free from pressure. Belajar tajuk pressure. Kau jangan pressure pula. Sebab kamu dah belajar dah tajuk ni. Masa tingkatan 2. Pernah dengar tak formula ni? Benar. Yes. P sama dengan F per A. Pressure sama dengan force per unit area. Okey, kalau kita sebut secara definisi, apakah maksud tekanan? Tekanan ialah daya per unit luas. Daya per unit luas. Ini biasa keluar ni. Dia biasa tanya, apakah definisi bagi tekanan? Tekanan ialah daya per unit luas. Itu je. Alright, jadi kita ada daya ni F perkan dengan area lah. Okay, so hari ni kita nak fokus, hari tu kita dah belajar dah benda ni. Kalau luas permukaan dia tinggi, tekanan rendah. Kalau luas permukaan dia rendah, tekanan jadi tinggi. Ini dah belajar dah masa tingkatan 2. Sekarang ni kita nak fokus pula kepada tekanan dalam cecair ataupun tekanan cecair tajuk dia. Apakah itu tekanan cecair, tekanan atmosfera dan juga tekanan gas? Dalam topik ni kita ada 3 benda ni yang kita akan fokus dan dia ada 3 prinsip. Okay, cikgu perkenalkan siap-siap. Yang pertama ialah prinsip Pascal. Lepas tu kita ada prinsip Archimedes dan juga kita ada prinsip Bernoulli. Mungkin pernah dengar, mungkin tak pernah dengar, tak ada masalah. Kita akan belajar dalam topik ni ataupun dalam bab 2 ni lah. Okay, jadi di sini adalah dia buat persoalan sikit. Apakah kesan perubahan tekanan di dalam laut dan tekanan atmosfera ke atas manusia? Tekanan atmosfera pun kamu dah pernah belajar. Okay, semua itu kita akan cover dalam bab 2. Lepas tu prinsip Pascal, prinsip Archimedes dan juga prinsip Bernoulli. Yang mana prinsip Bernoulli ni lah yang digunakan dalam bidang penerbangan. Sayap dia tu sama macam burung. Burung pun aplikasikan kepada prinsip ini. Tapi kita ni manusia, kita ambil daripada alam sekitar lah kan. Maksudnya apa yang ada dalam alam ni kita tengok je. Macam mana burung boleh terbang. Itulah yang kita ada. Itu siapa nama dia? Subhanallah, cikgu tak ingat. Saintis Islam tu. Yang mula-mula mereka cipta alat terbang tu. Ibn Finnas kalau tak salah cikgu. Ibn Finnas. Tapi yang kita tahu yang moden ni, kita Albright dengan Wilbright tu lah. Kan? Cikgu pun tak tahu nama dia betul ke tak. Yang mencipta kapal terbang yang pertama tu.
Alright. Itu pun kita akan tengok juga berkenaan dengan prinsip Bernoulli. Okey, yang ini kita nak fokus ialah kepada tekanan cecair saja. Tekanan atmosfera dia tak sempat lah. Okey, tekanan cecair. Tekanan atmosfera, tekanan gas itu semua satu jam insya-Allah. Okey, kita terus pergi kepada yang ni kena baca ke portal informasi. Boleh lah kalau kamu nak tengok sikit. Sekarang ni kita dah ada penerokaan dasar laut. Kamu dah tahu dah kita ada kapal selam. Kapal selam kita ada kan. Lepas tu kita juga ada bukan kapal selam yang kita boleh selam bersama dengan dia. Kita juga boleh hantar drone yang selam punya. Kan? Tak payah kita masuk. Kita hantar kapal, dia selam sendiri. Pergi masuk ke dalam. Dasar laut yang paling dalam. Siapa tahu? Berapa jarak dia? Berapa kedalaman dia? Ada yang tahu tak? Ini ada satu jurang ni. Tahu. Apa-apa? Tak tahu cikgu. Oh, tak tahu. Yang akan tahu. Nama dia adalah Jurang Mariana. Ataupun Mariana Trench. Kamu carilah dalam internet. Tak dalam sangat. Kalau lautan Hindi, masa kita tengah sibuk mencari MH370, subhanallah sampai sekarang belum jumpa kan. Dia orang kata, dia orang buat pemetaan tau. Pemetaan di dasar laut. Kedalaman dia lebih kurang dalam 6 km hingga 7 km. Kedalaman dia. Sangat-sangat dalam. Ataupun ada juga yang sampai mencecah 8 km. Tetapi bila masuk pada jurang Mariana ini, yang paling dalam ini, kedalaman dia lebih kurang 11,000 meter. Alias 11 km. 11 km ke bawah. Allahu Rabbi. Kita nak tengok kenapa bila kita masuk ke dalam ni, lagi dalam kita masuk, tekanan dia akan meningkat dengan sangat-sangat tinggi lah. Termasuk kalau dah 11 km. Allahu Rabbi. Kita tengok kenapa bila masuk ke dalam tu, kita kata dia akan lebih tinggi tekanan dia. Alright. Ini yang dia sebut ni dalam portal informasi ni. Dia kata semangat ingin tahu, yang tinggi mendorong manusia meneroka jauh ke dasar lautan, kenderaan laut dalam. Kenderaan laut dalam, deep sea vehicle. Ialah kenderaan laut yang boleh membawa manusia meneroka ke dasar lautan. Sama juga macam kapal selam lah. Kapal selam itu lebih kepada ketenteraan kan. Dan juga orang kata apa, keselamatan negara lah. Okay, yang ni kalau kita nak meneroka, nak tengok, ada juga kapal dia. Dia panggil dia deep sea vehicle ni. Nampak ni? Dia kata kenderaan ini boleh membawa 2 orang peneroka yang mampu menyelam sehingga kedalaman 11,000 meter di bawah aras laut. Pada aras kedalaman ini, tekanan ke atas kenderaan laut adalah lebih daripada 1,000 kali tekanan aras laut. Kau bayangkan 1,000 kali ganda daripada tekanan yang kita duduk ke atas ni. Kita duduk ni, kita anggap kita berada pada aras laut. Tekanan aras laut. Nanti kita tengoklah berapa tekanan atmosfera dia. Masuk dalam laut, tekanan meningkat. Masuk lagi dalam, lagi meningkat tekanan. Kenapa jadi macam tu? Kita akan tengok berdasarkan calculation. InsyaAllah. Okay, badan kenderaan ini mampu mempunyai struktur binaan yang mampu menahan tekanan lampau. Memang tekanan dia sangat tinggi. Tekanan dalam ruang kabin sentiasa dalam kawalan supaya boleh didiami oleh peneroka. Maksudnya dalam kapal tu dia kena set lah. Dia punya pressure dia sama macam kita duduk kat atas ni. Tak boleh lah walaupun dia boleh tahan tekanan. Dalam tu tak boleh dah kena ikut tekanan dalam bawah laut tu. Kalau tinggi juga memang habis penyek lah. Tekan habis ni. Crumple habis. Dengan kapal-kapal dengan orang-orang sekali. Okey, jadi kita terus pergilah. Yang tu kamu boleh baca sendirilah. Dia punya reka bentuk apa semua tu. Okey, mari kita tengok apa itu yang kita nak belajar dalam tajuk tekanan cecair. Alright. Mari kita tengok. Cikgu bagi satu contoh mudah dululah. Kamu cuba berfikir. Ting. Okey. Ini kita ada satu empangan. Kenapa empangan ni? Ni air lah. Air. Kenapa empangan ni dibina? Kenapa dia tak buat straight je tiang dia? Kenapa dia buat bawah ni ditebalkan? Siapa boleh jawab? Sebab tekanan dekat bawah lebih kuat. Dahsyat. Kerana apa? Kerana tekanan di bawah lebih tinggi, maka struktur di bawah ini perlu lebih kukuh. Lebih kukuh, lebih tebal, lebih kuat. Jadi kalau dalam soalan yang berkenaan dengan kita panggil modification, iaitu soalan bukan struktur lah, soalan essay, soalan nombor 11. Soalan nombor 11 ni soalan modification. Kalau dia tanya kamu, nak yang straight macam ni ke, nak yang ada belakang ni lebih tebal, maka pilihan kamu mesti yang lebih tebal. Kenapa? Kukuh. Reason kamu ni, reason kukuh. Lagi apa? Tahan lasak, dapat menampung tekanan yang tinggi, dapat menahan tekanan yang tinggi. Dapat menahan tekanan yang tinggi. Ini semua reason-reason yang kamu boleh masukkan. Okey, boleh faham Jadi sebab itulah kalau kita tengok memang empangan ini diciptakan di bawah dia
dia buat tebal. Lagi satu, kenapa? Kenapa dia tak tebuk lubang kat sini? Bila nak salurkan air tu, kan dia ada saluran air kan? Kita nak pusingkan turbine, katalah kat sini ada turbine. Ni ada turbine. Kenapa dia tak tebuk sini, tapi dia lebih suka dia tebuk kat bawah ni? So, tebuk bawah. Okey, siapa boleh jawab? Nak bebaskan tekanan. Nak bebaskan tekanan. Maksud dia tekanan dia sama tinggi ke, lebih tinggi ke, rendah ke? Dia nak bagi sama. Okey. Yang ni yang kita nak belajar ni. Okey, terima kasih Ajwat. Yang ni yang kita nak belajar, nak fokus. Yang mana lagi dalam dia, ni kita panggil dia H, kedalaman, depth. Kita gunakan simbol H. Lagi bertambah kedalaman dia, kita nak tengok apa berlaku pada tekanan. Jadi kalaulah kita nak pusingan turbine ni, sebab pusing turbine ni, dia bergantung pada laju air. Bila air tu datang, langgar dia terpusing tau. Pusing dapat elektrik. Itu kita akan belajar dalam bab 3 nanti. Ataupun bab elektromagnet. Cikgu tak pasti. Bab 4 kot. Bab 4. Okey. Bila kita nak laju yang tinggi, kita perlu ambil kawasan yang bertekanan tinggi. Boleh faham Tekanan bawah lebih tinggi, that's why dia tebuk di bawah. Tekanan lagi tinggi kelajuan air dia. Alright, itu yang point dia yang kita nak kena tengok balik, dan kita akan buat berdasarkan calculation kita, insyaAllah. Okay, mari kita tengok. Nak kaitkan formula bagi tekanan dalam cecair. Tadi kita dah ada formula. P sama dengan F per A. F ni, contohlah contoh. Kita ada ni katakan meja lah meja. Kita ada satu batu. Batu tu duduk atas ni. Macam mana lukis batu? Okey, macam ni lah. Okey. Batu ni. Luas tapak dia katakanlah. Yang ni 10 cm, yang ni 5 cm. Okey, berapa luas dia? Luas dia mestilah panjang kali dengan lebar kan? Maka kita akan dapat 10 kali dengan 5. Kita akan dapat 50 cm square. Okey. Jadi kalau kita sebut tekanan dia, katakanlah jisim dia, M dia sama dengan 2 kg. Okey, berapa tekanan yang dikenakan ke atas meja tu? Maka tekanan, kita ambil formula kita ni, F per A. Dalam konteks sini, F dia adalah berat dia. Okey. Apa akan jadi formula ni? mg. Yeah, very good. mg perkan dengan A. M kita dah ada dah. 2 kali dah dengan 9.81. Okey, cuba kira. Bahagikan ni tadi 50 cm square ni sepatutnya kena tukar kepada meter square. Kena tukar meter square. Sebab unit bagi pressure, dia adalah Newton per meter square. Okay, unit bagi pressure, Newton per meter square. Atau nama lain dia adalah Pascal. PA lah. PA Pascal. Newton per meter square. Contoh yang ni dia, kita buat meter tu dah senang 10 meter dengan 5 meter. Berapa besar batu ni? Kan? Katakan 50 meter square lah. Okey, berapa dia punya tekanan dia? 0.40. 0.40 Pascal. Okey, contoh kalau kita nak bagi tinggi dia punya tekanan, kita akan pusingkan bagi permukaan yang lebih kecil. Betul Sebab kita kata dah tadi, kalau permukaan dia kecil, tekanan dia akan meningkat. Okey, itu kalau batu ni. Sekarang ni, kita nak benda ni kita masukkan dalam air. Dalam air kita ada satu silinder masuk dalam air ni, dan di bawah dia adalah luas permukaan. Sekejap, kita guna pen merah. Okay, pen merah ni. Yang ni adalah A dia. Dan ni kita ada H. Satu benda ni dia ada isi padu. Apa isi padu? Isi padu ialah panjang kali lebar kali dengan tinggi. Kan? Panjang kali lebar ni dia adalah, kita kata tadi apa? Panjang lebar, luas. A Tinggi dia dalam kes ni, dia guna huruf H. Maka kita akan dapat satu formula V sama dengan AH. Okey, boleh dapat yang tu? Kamu dalam buku teks kamu dia tulis macam ni. Isi padu turus cecair ialah V sama dengan ni, maksud dia A ni kali dengan H. Luas kali dengan ketinggian, maka kamu akan dapat AH. Dah boleh tulis dah yang tu. Yang pertama. Yang kedua, jisim. Jisim ini, sebab kita kata tadi, dia adalah berkait dengan berat, mg kan. Maka kita juga tahu bahawa daripada formula ketumpatan, rho sama dengan M per dengan V. Ini formula kamu dah belajar masa tingkatan 1 lagi ni. Ketumpatan sama dengan jisim bahagi isi padu. Okey, boleh Jadi kalau kita nak tinggalkan jisim, M sama dengan rho V. Lihat senang kan? M ni sama dengan rho V. Sebab tu disebut isi padu dengan ketumpatan. V
V rho V tak ada masalah lah, dia darab senang. Okey, berat turus cecair W. W sama dengan jisim kali dengan pecutan graviti mg lah. Okay. Sekarang ni daripada formula yang kita ada tadi, kita ada berapa formula? Kita ada VAH ni satu, M sama dengan rho V, ini ada dua. Lepas tu dia kata berat. Berat ialah jisim kali dengan dia kata tekanan. Tekanan sama dengan ni, tengok yang bawah ni . Tekanan pada tapak turus ni, tekanan kat sini ni, dia kata ialah sama dengan berat turus bahagikan dengan luas permukaan. Berat turus apa? Berat turus ialah mg lah. M kita yang ni . So pressure sama dengan berat per dengan luas. Berat kita adalah mg per dengan A. M kita apa? M kita adalah rho V. Rho V per dengan A. Okey, sekarang ni cikgu dah masukkan ada G satu lagi. M ni cikgu dah ganti dengan rho V. Boleh tak boleh? Boleh. Boleh kan? Okey, sekarang ni V ni pula kita nak ganti pula. Rho kekal, V ni kita nak ganti dengan yang satu ni masuk dalam ni. AH G per dengan A. Ni cikgu gantikan apa tau? Rho kekal lah rho. V ni cikgu dah gantikan dengan AH. Ni dia. Okey, sekarang ni apa yang kita boleh buat ialah A dengan A kita boleh potong. Yang tinggal hanyalah rho H G. Inilah pressure in liquid. Keluarlah formula pressure in liquid ataupun tekanan dalam cecair yang kita namakan sebagai rho Hg, ataupun nak kata pahang tak macam pahang tak? Rho lebih kurang macam itulah. Inilah formula bagi tekanan dalam cecair yang mana rho itu adalah density of liquid ataupun ketumpatan. Ni kena salin ni, yang penting ni. Ketumpatan. H kedalaman dan G pecutan graviti lah. Okey, pecutan graviti. G ada nilai. Kalau kat bumi lah, kat tempat lain ikut nilai dia lah. Inilah yang mempengaruhi faktor ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan dalam cecair. Ini juga merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan cecair. Okey. Boleh dapat semua? Ulang balik cikgu Yang mana? PVJ ber-A tu. Oh, dekat atas ni. Okey, tak apa. Cikgu ulang balik daripada mula. P sama dengan mg per A. Ini okey kan? Ini tak ada masalah kan? Okey, cantik. M ni, kita akan masukkan yang dua ni. Yang formula kedua ni, masukkan dalam formula ini. Okey, kita masukkan. Maka kita akan jadi rho V G per dengan A. Rho V adalah M. Boleh? Boleh. Okey, cantik. Sekarang ni V pun kita ada dia punya nilai dia ataupun dia punya persamaan dia lah. V sama dengan AH. Maka cikgu gantikan V ini dengan AH. Rho kekal kat situ. V ialah AH. G per dengan A. Yang ni tadi yang ni M, yang ni M. MG, G kekal lah kan. Lepas tu rho V ni pula adalah AH. Cikgu nak bulat warna apa pula? Warna hitam. V ni adalah AH. Sekarang ni apa yang kita boleh buat? Kita boleh potong. Mana kita nak potong? Kita potong A. A dengan A boleh potong. Maka tinggallah rho H G. P sama dengan rho H G. Ini lah. Rho GH boleh, H rho G boleh. Macam-macam cara sebut tak ada masalah lah. Sebab dia semua darab tak ada masalah. Rho ketumpatan, H kedalaman, G itu adalah graviti. Boleh dapat tak? Boleh. Boleh. Alhamdulillah. Cikgu harap semua yang lain juga dapat. Okey, inilah formula yang kita akan gunakan bila mana kita menggunakan calculation ataupun nak buat calculation berkenaan dengan tajuk rho GH ini. Rho GH pula, tajuk tekanan dalam cecair ataupun tekanan cecair ni. Okey . Jadi, kita dah dapat apa yang ada dalam buku teks ni, semua dah cikgu terangkan. Formula dia P sama dengan rho Hg ataupun H rho G. Rho GH tak kisahlah . P itu ialah tekanan cecair, H kedalaman cecair, rho ketumpatan cecair, G ialah pecutan graviti dan unit SI bagi tekanan ialah Pascal. Macam cikgu sebut tadi lah, iaitu dia adalah 1 Newton per meter square atau
1 kilogram per meter per second square. Okay. Tapi kita jangan gunalah yang ni. Tapi at least kamu kena tahu lah. Newton per meter square senang je sebab dia pada P sama dengan F per A. F ini unit dia Newton. A ini unit dia meter square. Dapatlah Newton per meter square. Nak mudahkan dia, kamu dah belajar masa tentang 4. Nama pendek dia ialah Pascal. Simbol dia PA. Okey. Terus pergi kepada ada eksperimen. Cikgu tak buat lah. Cikgu akan terangkan je eksperimen ni. Kamu buat kat sekolah. Okey, mari kita tengok faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan cecair ni. Dia ada satu eksperimen ataupun dua eksperimen yang mana kita nak mengkaji berkenaan dengan daripada formula kita tadi, rho Hg. G ni kita tak buatlah eksperimen sebab nak kena pergi planet lain. Kan? Ataupun pergi tempat yang graviti dia berbeza. Yang ni kita anggap kekal lah. Kita dah ambil dah G kita purata 9.81 meter per second square ataupun daya graviti sama dengan 9.81 Newton per kilogram. Ini kita dah tahu dah. Okay, kita dah tahu sebab apa? Kalau dekat kutub utara nilai dia adalah 9.83. Dekat Khatulistiwa Khatulistiwa 9.79. Kita ambil purata 9.81. Dah belajar tajuk kegravitian semester Newton pada tahun lepas. Yang ni kekal, maintain. H ni bergantung. Okay, kedalaman dia memang ini yang kita akan kaji. Dan juga ketumpatan. Ada cecair ketumpatan tinggi. Ada cecair ketumpatan rendah. Okay, soalan mudah. Air sungai dengan air laut, yang mana lebih tumpat? Air laut. Hello. Yes, very good. Agak-agak kamu antara laut yang paling tumpat kat mana? Lautan Pasifik. Tak cukup tumpat. Laut mati. Oh, betul juga. Lautan Pasifik tu mungkin betul lah. Tapi laut mati lebih tepat. Cuma yang tak tepat je laut mati ni sebab dia bukan laut. Dia tasik sebenarnya. Tapi dia luas. Tapi kalau sebut laut, kita anggap dia laut jugalah. Air di laut mati antara yang paling tumpat di dunia lah. Cuba kamu cek balik. Yang mana kalau kamu tengok, kalau kita masuk nak berenang kat situ, kita akan terapung. Terapung kita. Sebab apa? Ketumpatan dia melebihi daripada ketumpatan air laut yang biasa ni. Nak banding air sungai lagi jauh lah. Kan? Dia memang sangat-sangat tumpat lah. Jadi di sana tu, kalau ikut pada sejarah, dalam Islam kita ada kan, yang tu sejarah. Di laut mati ni antara tempat yang Allah murka lah. Sebab apa? Allah terbalikkan kaum Nabi Lut. Kaum ni geng sodomi macam ni. Allahu Rabbi na'udzubillah lah. Maka itu ada sejarah dia dari segi itu. Yang ni kita boleh tengok kalau ketumpatan dia tinggi, dia akan mainkan peranan menghasilkan tekanan sama ada tinggi ataupun rendah. Tapi dari segi formula, kalau kamu tengok formula kan, rho Hg. Contohlah, kita kekalkan kedalaman dan kekalkan G. Ataupun maksudnya kita malarkan. Kalau kita tengok daripada sini, kita dah boleh nampak bahawa sekiranya ketumpatan dia meningkat, maka kita dah tahu hubungan dia dengan pressure juga akan meningkat. Menunjukkan bahawa pressure dengan ketumpatan ini dia adalah directly proportional ataupun berkadar terus. Sama juga dengan kedalaman. Contoh, P sama dengan rho Hg. Rho kita malarkan, G kita malarkan. Di sini kalau kita tinggikan kedalaman, maksud semakin dalam, maka kita akan dapati tekanan juga akan semakin meningkat juga. So, dia juga adalah P berkadar terus dengan H. Boleh nampak tak sehubungan dia tu dari segi formula? Nampak. Cantik, cantik. Mari kita tengok betul tak betul ni. Itu kita punya teori, hipotesis. Mari kita tengok apa dia punya eksperimen yang dijalankan nak menentukan faktor ini, iaitu yang pertama ialah faktor kedalaman. Okey, inference dia, tekanan cecair bergantung kepada kedalaman cecair. Di sini ni, dia dah letakkan dua pemboleh ubah. Ingat balik macam mana cara kamu nak menulis laporan eksperimen. Tekanan cecair dan juga kedalaman cecair. Di sini ada dua kuantiti fizik. Okey, yang pertama tekanan dan juga yang kedua adalah kedalaman. Kedua-dua ni adalah variable ataupun pemboleh ubah. Cuma kita tak tahu yang mana satu manipulated, yang mana satu responding. Okey, sebab dalam penulisan inference, dia mesti melibatkan MV dengan RV. Mesti melibatkan MV dengan RV. Macam mana kita nak tahu MV? Manipulated variable. Pemboleh ubah yang dimanipulasi. Kita akan ada nilai pertama untuk kita buat. Kalau kita baca prosedur, kita boleh nampak. Cuba kita baca prosedur. Sediakan susunan radar seperti tunjukkan dalam rajah. Pada awalnya, corong tisel berada di luar silinder penyukat dan aras air dalam kedua-dua lengan tube U. Kat sini ada tube U. Yang sama, adalah sama.
tolak corong tisel ke dalam silinder penyukat berisi air sehingga kedalaman H sama dengan 4.0 cm. Dia sebut apa? Kedalaman ada nilai pertama. Bila sebut nilai pertama ini, dan lepas tu dia ada pula ulang-ulang, nampak Ulangi langkah 2 hingga 3 bagi kedalaman H sama dengan 8, 12, 16 dan 20, maka confirm. Nilai yang kita letak, kita yang tentukan, maka dia jadi manipulated variable. Kat sini, kedalaman adalah confirm, dia adalah MV. Dan tekanan kita adalah yang bergerak balas ataupun responding variable. Okey, boleh dapatlah cara nak pilih walaupun sebabkan kamu dah tak ada paper 3, tapi kamu ada amali. Still, benda-benda ni kamu kena tahu. Inference, hypothesis, at least kamu kena tahu dia punya variable itu ataupun pemboleh ubah. Hipotesis apa? Hipotesis semakin bertambah kedalaman cecair, semakin bertambah tekanan cecair. Nampak? Dia still kaitkan. Cikgu. Ya. Tahun ni SPM punya kertas 3 dia campur semua Tak ada. Dia semua buat. Kamu dah ada paper amali. Maksudnya amali campur kertas 2 dengan kertas 1 sekali kan? Oh, total markah yes. So, maksudnya 3 campur lah. SPM kita ada paper 1, paper 2, paper 3 kan. Ini brief secara ringkas lah. Paper 1 kamu ada 40 soalan. Jadi pemberatannya ialah 40 markah lah kita kata. Paper 2 kita ada 100 markah, 11 soalan tu lah. 100 lah pemberatan dia. Paper 3 ni dia hanyalah 15 markah. Maka dia 15 kat sini. So total semua dia adalah 155. Berapa kamu dapat? Perkan dengan 1/5 darab 100%. Itulah pemberatan dia untuk markah untuk kamu dapat A plus ke, A ke, kan? Terpulang pada ni lah ketiga-tiga kertas ni. Boleh? Boleh. Okey, cantik. So pergi pada seterusnya ni. Tujuan. Kejap. Dia hilang ke? Ada balik. Dah nampak balik kan? Dah. Tiba-tiba dia lari pula. Okey, mari kita baik. Tujuan. Mana tujuan? Okey, tujuan mengkaji hubungan antara, nampak? MV dengan RV. So sekarang ni MV dia kita dah tahu kedalaman, bergerak balas dia dah tekanan cecair. Yang ni dia ada definisi secara operasi. Yang mana tekanan itu kita nak tahu. Macam mana kita tak ada, yang ada kalau ada meter kita boleh baca nilai, senang lah. Yang ni bukan. Dia ialah, tengok bergerak balas ialah tekanan cecair diwakili oleh perbezaan ketinggian turus air antara dua arah dalam tube U. Tube U ni kita juga namakan sebagai manometer. Tube manometer. Manometer tube U. Tapi dia sebut tube U je lah. Kalau bahasa Inggeris YouTube lah. Bahaya tu YouTube. YouTube kita tengok selalu. Okay, ni tube U ni dia letak cecair. Kenapa kita tak pakai mercury? Tahu tak kenapa kita tak pakai mercury? Kita letak Sebab air. dalam tu ada dia punya apa ni? Cecair kimia. Tak, kita letak air biasa pun tak apa. Air biasa, air putih tu. Kenapa tak letak mercury? Beza ketumpatan. Ya, sangat berbeza ketumpatan. Ketumpatan mercury, Rho HD. Ini mercury. Ketumpatan dia adalah 13,000. Apa ada naik kat atas? Sekejap. 13,600 kilogram per meter cube. Ketumpatan H2O, air, 1,000. Kau tengoklah berapa jauh beza dia. Ini ketumpatan ni. Kedua-dua cecair ni. Tapi ada satu benda lagi yang agak tinggi ketumpatan dia. Tapi dia pepejal lah. Iaitu emas. Aurum lah kan. AU. 19,000 kilogram per meter cube. Subhanallah. Kamu tahu tak ketumpatan-ketumpatan ni? Cikgu cerita sikit lah. Ketumpatan ni senang. Supaya kamu tahu apa benda ketumpatan. Katakanlah kita ada satu cube. Cube kau orang panggil ni. Cikgu pun tak tahu. 1 meter. Apa ni? Kuboid. Subhanallah. Teringat dah. Cube pula. Cube. Yang semua segi sama ni. Lantar dia lah. Biarlah. Cikgu pun tak ingat apa. Isi padu dia ialah macam tu lah. 1 kali 1 kali 1. Bermaksud kita sama dengan 1 meter cube. Ni 1 meter cube ni. 1 meter cube ni bermaksud kalau kita ada mercury, kita tuangkan mercury tu dalam bekas 1 meter kali 1 meter kali 1 meter ni, kamu timbang dia, berat dia adalah 13,600 kilogram. Ni. Kita tolak siap jisim bekas ni. Kan? Kamu akan dapat berat, bukan berat, jisim dia.
GSM dia bagi 1 meter kali 1 meter kali 1 meter merkuri ni, kamu akan dapat 13,600 kilogram bersama dengan 13.6 tan. Itulah GSM bagi merkuri. Kalau kita masuk air dalam bekas yang sama, hanyalah 1,000 kilogram. Kalau masuk emas sebesar ni, 1 meter kali 1 meter kali 1 meter, seberat 19,000 kilogram bersama dengan 19 tan. Itu yang dimaksudkan dengan ketumpatan tu. Okey, Cikgu harap kamu boleh faham. Jadi cikgu. Boleh faham kan? Jadi yang ni kenapa kita tak pakai merkuri? Kita letak air sebab tekanan perbezaan untuk cecair ni kita tolak sikit sangat, tekanan dia rendah nilai dia. Kalau kita pakai merkuri, tak bergerak langsung merkuri tu. Sebab merkuri tu terlampau berat. Kan? Kita tak boleh nak tolak dia. Okey, boleh faham That's why kita hanya pakai air berwarna. Okey, jadi apa yang berlaku? Cikgu terang secara ringkas. Bila kita masukkan corong tisel ni, di sini dia ada satu corong getah, kepingan getah. Dia jadi macam, biasa kita guna belon lah. Kita pecahkan belon, kita letak tu, kita ikat getah, kita tekan dia. Bila kita tekan, masuk dalam air, dia ada tekanan dekat bawah ni. Maka molekul-molekul udara yang ada kat sini, dia akan tertekan. Dia bukan tertekan macam kita stres ni, no. Dia tertekan, ditekan, ditolak kan. Dia ada tolak ni. Maka dia akan menolak udara-udara dalam ni, masuk dalam tiub silikon sini. Tadi ni, tiub U ni, tu kena lukis sikit lah. Masa mula-mula tak disambung dengan, ataupun tak ditekan dalam air, nilai arus air, nilai aras dia sama tau, sama tinggi. Kedua-dua sama. Tapi bila tekan je, nampak ni, dia dah ada satu beza ketinggian. Nampak ke tak nampak? Nampak tak? Cikgu dah besarkan tu. Boleh nampak tak? Nampak kan? Kamu boleh rujuk juga buku teks. Dia ada beza ketinggian. Yes. Beza ketinggian inilah yang kita boleh kira. Sebab di hujung sini, dia juga ada satu lagi tekanan iaitu PATM. Iaitu atmospheric pressure. Sebab tu kita biarkan dia terbuka. Jangan tutup. Tak boleh tutup. Kalau tutup, udara dalam tu pula akan tertekan nanti. Kan? Dia akan mengalami tekanan juga. Okay. Apa prediction kamu bila cikgu turunkan corong tisel ni lagi bawah? Apa jadi pada D ni? Beza di antara dua turus ni. Akan bertambah. Terbaik. Dia akan semakin bertambah. Okay? Bermaksud kamu faham konsep bahawa lagi bertambah kedalaman dia 4 cm, 8 cm, 12 cm, 16 hingga 20 cm. Perbezaan ini akan jadi semakin ketara. Maksudnya dia akan meningkat dan meningkat. Maka perbezaan ini katakanlah perbezaan 2 cm. Ini dia akan jadi 4 cm. Contoh cikgu tak buat eksperimen ni. Cikgu tak tahulah berapa nilai dia yang kamu boleh dapat. So kamu boleh buat eksperimen dan kamu akan dapat dia. Okay? Dan buat laporan berkenaan dengan yang ni buat graf pula D lawan dengan H. Iaitu perbezaan ketinggian melawan dengan kedalaman. Ini cikgu tak nak terang detail lah, kamu boleh buat di sekolah. Cuma yang ni kita boleh buat di rumah, kamu balik buat magic ke adik kamu. Ambil botol kan, kita buka puasa kan, sekarang ni banyak orang minum air gas. Cikgu tak minum lah. Kalau boleh kamu pun kurang-kurang lah minum air gas ni. Manis sangat. Okay, so yang ni ambil air botol air gas tu, tebuk lubang, letak selotip, isikan air penuh. Bila dicabut je selotip itu, Allah lu, kita cikgu botol air apa ni? Kok ke bang? Tak kisahlah Okay, dia ada 3 lubang kat sini. Prediction. A, B, C. Okay, prediction kamu, kita ada 3 lubang. A, B dan C. Air dia kat sini. Kemanakah air ni akan keluar? Yang mana paling jauh? Senang. Yang mana paling jauh? C. C paling jauh. So, yang kedua jauh? B. B. Yang ketiga jauh? A. Tepat sekali. Sebab apa? C ini yang paling dalam. Maka tekanan paling tinggi. Dia akan menghasilkan jarak. Kita panggil dia jarak mengufuk X. Jarak mengufuk yang paling jauh. Kalau dia tanya hubungan di antara tekanan dengan jarak mengufuk, semakin bertambah jarak mengufuk, semakin bertambah tekanan dalam cecair itu. Boleh faham Mudah ini cikgu terang lama sangat lah sebab kamu dah boleh teka dengan tepat tu kali pertama, kira dahsyat lah. Okey, pergi kepada eksperimen yang kedua pula. Eksperimen yang kedua, yang ni dah cikgu pernah bagi soalan trial pelajar tahun 2019 ke 2020. Yang mana jarang kita buat eksperimen ini. Biasa kita buat yang tadi tu, eksperimen menentukan kedalaman dengan tekanan. Tapi yang ni kita ubah P sama dengan rho Hg. Faktor yang kita nak cari ialah ni. Ketumpatan. Maka kita sediakan 3 jenis air.
Yang pertama air, yang kedua gliserin, yang ketiga adalah alkohol. Alkohol. Dia ada 3 jenis cecair, bermaksud dia ada 3 jenis 3 jenis yang mempunyai ketumpatan yang berbeza. Atau nak mudah boleh juga macam ni. Kamu sediakan 5 bikar. 5 bikar dia punya apa? Isi padu air yang sama. Yang berbeza ialah apa? Kamu buatlah sehingga 5 bikar 5 bikar. Isi padu sama. Yang ni kamu masukkan yang ni tiada garam. Yang ni 2 sudu garam. Yang seterusnya 4 sudu. Lepas tu 6 sudu. 1, 2, 3, 4 dan 8 sudu. Daripada 5 bekas ni, kita dah nampak dah bahawa ketumpatan dia berbeza. Yang paling tinggi ketumpatan dia sudah pastilah yang 8 sudu ni. 8 sudu. Yes, very good. 8 sudu. Kan? Agak-agak kamu lah. Apa jadi kepada tekanan dia? Bertambah. Lagi banyak sudu tu lagi bertambah. Dengan syarat, apa yang kita perlu malarkan? Isi padu air. Isi padu air boleh, tapi tak ada kaitan dengan formula kita. Ketinggian. Yes, ataupun kedalaman. Boleh Boleh. Yes, dan juga gravity. Gravity confirm lah, kita buat di tempat yang sama kan. So, kedalaman ini, nampak? Silap. Kedalaman yang ni. Kedalaman ini dia kena maintain. Bukan yang D tu. D tu ialah perbezaan tekanan. Perbezaan turus tu untuk menghasilkan tekanan. Okey, dia kena maintain. Kalau dalam alkohol, katakanlah H. H kat sini dia letak 10 cm dalam. Untuk alkohol pun 10 cm, untuk air pun 10 cm, untuk gliserin pun 10 cm. Kalau kita guna yang air garam tadi tu, yang tanpa garam pun 10 cm, 2 sudu garam pun 10 cm, sehinggalah 8 sudu garam pun 10 cm. Jadi, kamu akan dapat pattern dia juga bahawa lagi banyak garam dia ataupun lagi tinggi ketumpatan dia, maka lagi tinggilah perbezaan turus ataupun perbezaan ni, D ni. Menunjukkan tekanan dia lagi meningkat untuk yang mempunyai ketumpatan yang lebih tinggi. Mudah kan? Boleh faham kan? Boleh. Cantik. Pergi pada yang seterusnya, dah 3.40. Yang ni biasa tanya dalam soalan kertas 1. Dia masukkan air semua. Masukkan air. Kan benda ni bersambung kan? Air masuk. Agak-agak kamu lah. Apa jadi kepada ketinggian paras air tu? Adakah dia jadi macam ni? Ataupun dia jadi Meningkat. ataupun dia jadi macam ni? Yang mana? Merah ke biru? Merah. Merah biru? Merah. Merah. Merah tu maksud dia mengikut bekas. Kalau bekas tu macam tu, dia ada tinggi-tinggi rendah kan? Jadi biru. Biru. Siapa kata biru tadi? Saya. Oh, saya tu Ajwat dengan Munyen. Okey. Siapa kamu tak pernah tengok orang buat rumah ni? Kalau orang buat rumah tau, sebelum cikgu cerita ni, dia ambil satu pipe, bukan pipe kita panggil, tube lah, macam yang, subhanallah, kecil je pipe dia tu, dia isi air tau. Lepas tu seorang ni pergi tunggu dekat hujung sana, seorang lagi hujung sini. Dia masukkan air semua ni, penuh dengan air lah. Ni semua ni penuh air. Lepas tu dia angkat. Dia kata, okey, kita nak ketinggian, nak buat tingkap. Ni nak buat rumah ni. Ketinggian tingkap, dia kata daripada lantai tu ialah 2 meter tinggi sangat. Atau 1.5 meter. Contohlah 1.5 meter kan. Dia pun ukur, dia pun angkat air kat sini. Mamat yang sebelah ni tak payah guna pembaris dah. Dia guna pipe yang ni, dia angkat, dia tengok ketinggian dia berhenti je, maksud dia samalah dengan ketinggian yang mamat ni. Menunjukkan bahawa tekanan ini dibiarkan terbuka dia hanya ditindaki oleh tekanan atmosfera. Okey. Jadi cikgu tanya lagi sekali. Apa jadi kepada bekas ini? Walaupun kadang-kadang pipe tu dia berpusing-pusing tau, berputar-putar pipe ni. Tapi ketinggian dia kekal naik sama. Okey, agak-agak kamu lah. Yang mana dia akan naik bila kita masukkan dalam bekas ini? Adakah merah ataupun biru? Biru lah. Hajar, tadi Hajar kata merah. Biru ke merah sekarang? Saya tukar lah. Jadi biru lah. Tukar jadi biru. Cantik. Terbaik Hajar. Okey, jadi sebenar-benar yang berlaku ialah bentuk bekas tidak mempengaruhi tekanan dia. Okey, yang mempengaruhi tekanan ialah benda tadi. P sama dengan H, rho, H, G. 3 ni je yang mempengaruhi faktor ataupun faktor yang mempengaruhi tekanan dalam cecair.
Okey, boleh faham Bentuk dia datanglah bentuk macam mana pun, musing ke tak kisah. Kalau dia terbuka semua, masuk air, semua dia akan naik pada ketinggian yang sama. Menunjukkan bahawa bentuk tidak memainkan peranan, isi padu pun tak main peranan. Yang main peranan ni sebenarnya hanyalah tekanan atmosfera dan juga rho, ketumbatan, H, dia punya kedalaman dan juga G. Okey, kalau cikgu nak tanya ni, sekejap. Cikgu padam dulu semua. Katakan dah ada air kat sini. Ada air. Okey, kat sini adalah A, sini adalah B, sini adalah C, ini adalah D. Okey, soalan dia. Yang mana mempunyai tekanan yang paling rendah? D. Ajak kata D, yang lain? Bukan saya cikgu. Bukan Ajak. Adalah Ajak. Yang mana punya tekanan paling rendah? Tekanan paling rendah. Rasa kedalaman, kita tengok kedalaman. Yes, very good. So yang mana kedalaman yang paling tak dalam? Macam tu lah soalan dia. D, sebab bentuk dia lebar, lepas tu dia punya aras tu atas. Bentuk tak main peranan. Kau jangan sebut bentuk, kan? Tak, sebab dia punya ni ketumpatan ni tu. Ketumpatan yes lah. Masalahnya air ni sama tau. Bermaksud ketumpatan tak berubah. Jadi kedalaman main peranan. Betul jawapan Ajwat tadi, yang paling rendah tekanan dia adalah D. Sebab tekanan kedalaman dia ambil daripada paras air atas tu. Ni D, H kita. Faham Allah, kecil sangat ni. Okay, kalau cikgu tanya lagi sekali, yang mana yang paling tinggi tekanan dia? C. Yes, very good. Cikgu harap yang lain pun dapat juga. Tekanan yang paling dalam, adalah tekanan yang paling tinggi ialah yang paling dalam, iaitu C. Ni. Jangan kamu kira dia daripada dasar bikar naik ke atas. No, dia daripada ni air. Kan kita pergi dalam kan. Kalau kita kolam, dalam tak ni? Kan kita duduk atas ni. Kita duduk atas ni. Kita nak terjun dalam tak dalam, kita ambil daripada sini ukur ke bawah, bukannya daripada bawah ukur ke atas. Kan? So pastikan ukur daripada atas ke bawah. Maksudnya kalau kedua yang tertinggi ke tekanan dia adalah B. Yang pertama adalah C ni, nombor 1. Nombor 2 adalah B. Dan nombor 3 adalah A. Dan yang paling kurang tekanan dia adalah nombor 4 D lah. Okey, cikgu harap kamu boleh faham dengan jelas yang tu. Boleh tak boleh? Boleh. Cantik. Sama dengan yang ni lah. Sekiranya dia mempunyai kedalaman yang sama, apa jadi pada tekanan dia? Sama. Dahsyat. Cantik. Kau faham konsep dengan bagus. Sebab kedalaman, kalau kedalaman dia sama, maka pressure dia pun sama juga. Kan? Cikgu tulis P sama lah. Main formula cikgu. Ya, dia main formula tu je lah. Boleh? Kalau macam formula macam ada P per A, yang bawah tu macam bila bawah tu turun tepi dia confirm naik. Macam tu lah. Okay. Yes, betul. Kalau P sama dengan F per A ni kan. Ini dalam periksa jangan tulis anak panah naik ke atas, anak panah turun bawah ni. Tak boleh. Ini hanya kamu faham je. Untuk nota sendiri boleh lah. Tapi dalam periksa jangan tulis ni. A meningkat. Kamu tulis macam tu. Kita pangkal terus. Okay. Kalau nak tulis A meningkat, tulislah. A semakin besar, A bertambah. Kan? Itu kena tulis macam tu. Alright. Tapi kita faham lah bahawa kalau yang bawah ni meningkat, bermaksud P dengan A ni berkadar songsang. Tapi kalau P dengan F, dia berkadar terus. Kalau dari segi formula ni lah. Okay, boleh? Nampak dia sebut kat sini. Titik-titik pada arah yang sama mempunyai tekanan yang sama. Kalau kau tebuk sini, semua dia akan mengalir pada kelajuan ataupun jarak yang sama. Okey, kita pergi pada yang seterusnya, aplikasi. Belum lagi. Subhanallah. Alamak, masa dah singkat ni. Okey, mari kita tengok yang ni. Okey, yang ni ada calculation sikit. Pastikan kamu faham betul-betul. Contoh kita ada satu cecair X. Kata cecair X. Nampak? Pada keadaan yang biasa, tidak ada campuran dengan cecair lain, maka kedua-duanya hanya ditindaki oleh tekanan atmosfera. Walaupun kita belum belajar lagi, tak apa. Ni, nampak dia terbuka kan? Kedua-duanya ditindaki oleh tekanan atmosfera. Maka dia berada pada ketinggian yang sama. Okay, ketinggian sama. Arah dia sama. Yang cikgu kata tadi lah, yang nak buat rumah tu. Boleh guna. Inilah konsep dia pakai. Tube U tu, kita isi dengan cecair. Tapi pada titik ini dengan ini, katalah A dengan B, maka kita kata pressure dekat A sama dengan pressure dekat B. Boleh setakat tu? Boleh. Cantik. Sekarang ni cikgu masukkan satu cecair di sebelah sini. Ada satu cecair, iaitu cecair Y pula cikgu masukkan.
Kamu nampak cecair Y ni dia ada ketinggian dia H2. Dan dia telah menyebabkan air yang tadi duduk sama-sama, tiba-tiba air tu naik. Oh, naik ke atas. Kalau cikgu tanya secara mudahnya, ketumpatan mana yang lebih besar? Y ke X? Y. Y lebih besar. Sebab apa? Dia mampu menolak cecair X tadi naik sampai ke atas. Maksud dia berat lagi. Secara mudah kita nampak, weh dia ni kuat lagi ni. Dia Kan? lagi tumpat lah. Yes, dia lagi tumpat. Dia boleh tolak sampai naik ke atas. Terbaik, cantik. Sekarang ni, apa yang maklumat yang kita ada ialah ketumpatan sama bila kedalaman dia sama. Bagi cecair yang sama. Sekarang ni kita fokus pada cecair A ni. Cecair A ni dengan point A dengan B, dia berada pada level yang sama. Maka kita boleh sebut PA sama dengan PB. Boleh sampai situ? Boleh. Okey, cantik. Cumanya dekat sini dia ada lain ketumpatan. Maka kita sebutlah row 1 dengan row 2. PA kita dah ada tadi row HG. Maka sini pun row HG. Tapi row apa? Ini row A HA. G tak payahlah. Ini row row B HB. Okey, boleh G dengan G boleh potong sebab dia sama. Maka kita kata row A sama dengan row A HA sama dengan row B HB. Inilah formula yang kita boleh pakai, yang mana ketinggian ini dia juga melibatkan, sebabkan di sini dia tulis H1, kita boleh letak row 1 H1 sama dengan row 2 H2. Dapatlah satu formula untuk kita kira. Kalaulah dia tanya kan, berapakah ketumpatan cecair Y ni? Dia ada berapa perkara kat sini? Dia ada 4 unknown. 1, 2, 3 dan 4. Bila ada 4 unknown ni, ataupun kalau bahasa Melayu dia sebut anu lah. Anu ni benda yang kita tak tahu. Ambil daripada bahasa Inggeris. Unknown. Kan unknown. 4 tak tahu, biasanya 3 dia bagi. 1 yang kamu kena cari. Guna formula ni lah. Okey, boleh Maka kita dah dapat H1. Boleh. Ya, very good. Very easy lah ni. Cikgu tak nak terang banyak sangat. Boleh terus pergi pada masalah dia lah. Menyelesaikan masalah yang melibatkan tekanan cecair, kita guna row HG. Tapi sekiranya dia tanya tekanan sebenar. Kalau bila dia sebut je P sebenar ataupun P actual, dia mestilah sama dengan kita kena ambil H row G tadi tu, ataupun row G H, tak kisahlah Kita kena campurkan dengan satu lagi tekanan, iaitu PATM. Nilai PATM ini biasanya diberi. Okey, biasanya diberi. Okey, inilah P sebenar. Alright, kita dapat H row G tu, kita buat calculation berdasarkan ketumpatan dia, berdasarkan kedalaman dia. Mari kita tengok H 1.5. Yes, mamat ikan ni. Mamat ikan dia duduk pada kedalaman 1.5 meter. Macam biasa, saya tak rela gagal ujian. Senarai dulu apa dia bagi? H. H dia 1.5 meter. Berada pada air aquarium, row air 1050 kilogram per meter cube. Tekanan atmosfera dia bagi pula PATM 100 kilopascal. G dia bagi 9.81 meter per second square. Okey, berapakah tekanan yang dialami oleh ikan itu disebabkan oleh air di sekeliling? Bila sebut air sekeliling, dia hanyalah melibatkan row HG ataupun H row G, tak kisahlah. Maka kita gunalah formula tadi 1050 darablah dengan 1.5 darablah dengan 9.81. Terus dapat jawapan. Cikgu nak cepat cikgu nak cepat ni. Jawapan dia adalah apa ni? Mana tadi? Subhanallah. Mana jawapan ni? Oh ni. Kamu akan dapat 15450.8 Pascal, atau kita boleh tukar kepada kilo Pascal. Kilo Pascal nak tukar macam mana? Bagi 1000. Sebab kilo kan 1000. 1, 2, 3. So kamu akan dapat 15.45. Macam biasa, pastikan ambil 2 titik perpuluhan. Tolonglah ambil minimum 2 titik perpuluhan. Okay, berserta dengan unit. Tak ada unit, selamat jalan. Wajib unit. Ya, unit mesti wajib. Yang ni dah jadi. Dia sebenarnya yang macam ni kan. Kalau kamu nak tulis 15.4508 kan. Okay, kalau 451 kali dengan 10 kuasa 3 Pascal. 10 kuasa 3 itu adalah kilo. Maka kamu akan dapat 15.45 kilo Pascal. Itu cara dia lah. Yang sebenar-benarnya. Okay, inilah pressure dia. Okay. Lepas tu dia hitungkan tekanan sebenar. Tekanan sebenar, pressure kita, P sebenar, sama dengan P yang kita dah kira tadi ni, campurlah dengan PATM.
Takkan kita nak kira sekali lagi H rho G, tak payahlah. So kita ada 15.45 kilopascal campur dengan 100 kilopascal, kamu akan dapat 115.45 kilopascal. Okey. Boleh tak boleh? Ke laju sangat? Boleh. Boleh. Cantik, cantik. Very good. Okey, cikgu harap senang kamu pun. Allahu Akbar. Terkeluar pula dia. Mana dia pergi? Ni dia. Okey, boleh Kita laju sikit lah, laju sikit. Tengok yang ni pula. Yang ni. Ada 7 minit. Okey, yang ni dia bagi semua. Air dia bagi ketinggian. Kalau katakanlah air ni ialah rho 1, maka ketinggian ni H1 lah. Yang ni ialah H2. H1 sama dengan 15 cm. H2 sama dengan 16.5 cm. Apa lagi dia bagi? Ketumpatan air. Rho air. Rho 1 lah, rho 1. Rho 1 sama dengan 1000 kg per meter cube. Rho zaitun, raw oil, oil lah berapa, maka tak lain tak bukan, kita gunalah formula kita tadi, H1 rho 1, nak letak G lah, tak payahlah kita dah hafal ni boleh kan. Sebab G dengan G dia akan cancel out. H2 rho 2, masukkan nilai. Saya tak rela, R tu rumus dah ada dah. Saya tak rela gagal, G gantikan nilai. H1, kalau cikgu lebih suka tinggalkan rho 2 ni, rho 2 sama dengan, kita akan dapat H1 per dengan H2 darab dengan rho 1. Okey, terpulang pada kamu nak masukkan, nak gantikan nilai dalam ni terus pun boleh, ataupun pusing formula dulu. Kalau cikgu pusing formula dulu. H1 ialah apa? 15 perkan dengan, sebab tu kamu tak perlu tukar unit dia. Sebab dia cm dengan cm, dia akan cancel out. Potong, habis. Yang kita akan dapat nanti ialah, ni 1000. Unit dia adalah kilogram per meter cube. Okey, berapa nilai dia ni? 909 lah. Point 1. Ni kalau boleh ambil 2 titik puluhan, kamu tekan kalkulator. Tapi kalau memang dapat 1 titik puluhan, tak ada masalah lah. Kilogram per meter cube. Inilah rho bagi minyak zaitun, rho 2 tu lah. Boleh tak boleh? Boleh. Boleh sangat. Cantik. Cikgu nak laju ni. Tinggal 5 minit. Okey, apa aplikasi tekanan cecair ni dalam kehidupan kita? Sebab tu kadang-kadang dia tak sebut tekanan dalam cecair. Dulu dia sebut istilah tekanan dalam cecair, pressure in liquid. Sekarang ni liquid pressure ataupun tekanan cecair terus. Sebab dia juga melibatkan ketinggian itu bukan sekadar kedalaman biasa. Contoh, kita ada tangki macam ni kan. Ni kita letak tangki atas ni. Dalam ni ada air. Tangki ni dia nak pergi rumah. Kan, rumah kita. Sebab tu tangki kita letak kat tempat tinggi. Maka H itu bukan sekat H ni tau. H tu kita ambil kira daripada sini sampai ke pili rumah mamak ni. Ni pili dia. Kan? Sampai ke sini. Maka ketinggian dia adalah, inilah dia punya ni. H. Itulah H dia. Alright? Bukan setakat sini je. That's why kita masih boleh guna P sama dengan rho HG ataupun H rho G, tak ada masalah. H tu kita ambil daripada kedalaman air tu ke sini dan juga ditambah dengan sampai kepada ketinggian pili tu. Sebab tu siapa duduk rumah bertingkat-tingkat je lah, pangsa apa semua tu, siapa yang duduk tingkat atas, disebabkan tangki dia duduk di atas upper roof ataupun bumbung tu, maka dia tekanan dia kurang sikit lah berbanding orang yang duduk bawah sekali tu, tekanan dia akan meningkat. Okay, sebab tu kita juga tak pernah tengok tangki ni duduk belakang rumah. Ada, tapi yang tu kena guna pump. Tak boleh guna tenaga graviti ataupun tarikan graviti untuk menghasilkan tekanan tinggi. No, tak akan dapat lah. Melainkan dia guna pump. Itu bolehlah letak depan rumah tangki yang king coil yang warna silver tu kan. Itu memang ada pump lah tu. Okay, so tangki memang kita letak di atas siling ataupun bumbung. Perbezaan ketinggian akan menghasilkan tekanan air yang tinggi pada pilih air. Sebab apa? Ada different in pressure. Kena ingat lagi satu, air nak bergerak dia mesti daripada kawasan pressure tinggi, dia bergerak ke kawasan pressure rendah. Tekanan tinggi pergi ke tekanan rendah. Maka kalau macam beg air ni, pernah masuk soalan SPM 2020. Terangkan, Pak Markah, bagaimana air ni boleh masuk ke dalam intravene punya saluran darah lah, masuk dalam darah. Kita kena sebut perbezaan tekanan. Yang pertama, beg air diletakkan di kedudukan yang tinggi. Lepas tu, kedudukan tinggi menghasilkan perbezaan tekanan. Cecair bergerak daripada tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah, iaitu masuk ke dalam salur darah. Sebab tu, kalau kamu cabut benda ni daripada tiang dia ni, bawa berjalan, kan, kadang-kadang kita nak pergi toilet, takkan nak bawa tiang ni sekali. Kadang-kadang kita pun cabut bawa. Patah balik dekat katil, tengok-tengok dah ada darah keluar.
Sebab apa? Tekanan darah daripada yang dipam oleh jantung itu lebih tinggi daripada tekanan air tadi. Sebab kamu dah letak sama level. Kan? Maka tak boleh lah. Patutnya kita kena gantung dia. Barulah tekanan atas lebih tinggi daripada tekanan bawah. Barulah air itu boleh masuk ke dalam salur darah kita lah. Kamu boleh baca yang tu. Yang ni juga cikgu dah terangkan tadi, pembinaan empangan, kenapa dinding dia tebal, lepas tu kenapa dia tebuk lubang tu di bawah untuk menghasilkan tekanan yang lebih tinggi, maka menghasilkan laju air yang lebih tinggi, maka pusingan dia lebih tinggi. Bila pusingan lebih tinggi menghasilkan aruhan yang lebih tinggi. Yang mana aruhan nanti kamu dah pernah belajar tekanan 3 tapi tak detail. Kita akan belajar lagi dalam hukum Faraday berkenaan dengan tajuk keelektromagnetan bab 3 4 macam itulah. Termasuk juga sifon. Sifon ni kamu nak keluarkan air. Air apa namanya? Air subhanallah dalam akuarium kan? Kamu buat sifon ni. Jangan sedut. Kan? Kau ambil masukkan penuhkan air kedua-dua ni. Ambil paip, penuhkan air, lepas tu tutup kedua-duanya. Tutup. Ni tutup sini pun tutup juga. Lepas tu dua-dua, satu letak dalam akuarium, satu letak di bawah. Lepaskan serentak. Maka air tu turun, dia akan berlaku perbezaan tekanan. Yang atas tekanan ni dia lebih tinggi. Dekat A ni lebih tinggi daripada D. Maka baru air tu boleh ditekan turun. Kalau kamu angkat sama level, berhenti terus. Sama level, tekanan sama, dia tak boleh nak bergerak. Sebab pergerakan mesti daripada kawasan bertekanan tinggi ke kawasan yang bertekanan rendah. Boleh faham tak boleh faham? Boleh. Alhamdulillah, cantik. Okey. Seterusnya yang ni kamu boleh mungkin boleh buat aplikasi sendiri. Sifon ni boleh try sendiri. Cikgu pergi terus kepada praktis formatif. Masa pun dah pukul 4. Nyatakan 3 faktor yang mempengaruhi tekanan dalam cecair. Betul, 3 ni kan? Ketumpatan. Kedalaman. Lagi? Gravity. Percutan Gravity. graviti. Cantik. Ketiga-tiga tu lah. Formula tu. Okey. Berapakah tekanan air pada kedalaman 24 meter dalam sebuah tasik? Okey, ketumpatan dah bagi. Cantik. Kita semua dah ada. Masukkan formula. Rho Hg. Rho kita adalah 1000. H kita adalah 24, G kita 9.81. Teruslah dapat nilai unit dalam Pascal. Okey, seorang penyelam menyelam sehingga kedalaman 35 meter. Dah tahu H dia 35. Berapakah ini H Berapakah tekanan sebenar yang bertindak ke atas badan dia? Tekanan sebenar Kita cari tekanan biasa dulu. Tekanan biasa rho Hg, ataupun nak tambah terus pun tak apalah. Tekanan atmosfera campur ni dengan PATM. Maka rho kita berapa? 1060 air laut campurkan dengan 35. Campur pula dah, subhanallah. Darat 35, darat pula dengan 9.81. Ditambahkan dengan ini. Ingat sebab calculation yang ni kamu dapat dalam Pascal. Kan? Yang ni dalam kilo Pascal. Yang ni kamu kena tulis 100 kali 10 kuasa 3 Pascal. Baru unit dia sama. Tekan kalkulator berapa ni? Cikgu tak tahu ni. Kamu tekanlah ni. 464 kilo pascal. Total semua? Yep. Okey, 464 point. 464 kilo pascal. 464 je. Kilo Pascal, betul? Cantik. Saya dapat 463.95. Okey, ambil yang tu lah. 463.95. Sorry. Kilo Pascal. 463.95 kilo Pascal. Cantik. Bermaksud dia punya ni 363 lah. Betul tak? 363.95 yang ni. Yang depan saja. Okey, yes. Agak tinggi kedalaman 35 meter ni dalam dan tinggi. Alright. Jadi alhamdulillah, sebagai kesimpulan apa yang kita belajar ini, tengok balik, kita belajar tekanan cecair walaupun dalam bab 2 bab tekanan. Tekanan cecair je yang sempat kita fokus, iaitu yang mana dia mengaitkan daripada formula P sama dengan F per A ni, kita olah, pusing, ambil kira tentang berat dia, ambil kira tentang jisim dan juga isi padu dia. Last kita dapat P sama dengan H rho G ataupun rho G H, rho G H, H rho G. Tak kisahlah. G H rho tak kisahlah. Yang penting kau tahu ketiga-tiga ni ada didarabkan. Okey, seterusnya kita tengok itulah faktor-faktor dia. Faktor yang pertama ialah ketumpatan. Kedalaman. Semakin bertambah kedalaman, kita dapati perbezaan dekat manometer tube U ini, dia akan semakin tinggi. Menunjukkan bahawa semakin dalam sesuatu cecair itu ataupun makin dalam kedudukan seseorang itu daripada permukaan air ataupun permukaan cecair, maka tekanan dia akan meningkat. Satu lagi yang cikgu lupa nak sebut, Allah Rabbi, kejap sempat. Sebenarnya kenapa kita tekanan di sini dengan tekanan kat sini
Cikgu buat dalam bentuk macam ni lah. Ni, ini kan tekanan kan. Tekanan itu sebenarnya adalah berat air. Berat apa? Berat turus air. Ni, berat ni menekan pada titik kita duduk ni. Contoh kan, maksudnya nampak tak turus dia? Turus dia sebesar ini. Kalau kita masuk lebih dalam, apa jadi kepada panjang turus ni? Bertambah tak? Bertambah. Bila bertambah, berat dia bertambah tak? Beban yang tanggung badan kita ni. Tambah. Bertambah. Sebab tu tekanan dia semakin meningkat. Lagi dalam kamu masuk, turus dia semakin bertambah. Kan kita kata tadi, pressure kan F per A kan? Ni. Berat tu. Berat turus itu ke atas luar permukaan kita duduk kat situ. Lagi dalam kamu masuk, lagi beratlah air menekan kamu. Sebab tu kalau lagi dalam kau masuk, sampai penyek terus. 35 meter, 40 meter. Cikgu rasa kalau tak pakai equipment yang untuk ketahanan apa semua kan. InsyaAllah. Kalau 70 meter cikgu rasa dah badan kita dah sesak nafas, boleh tahap mati. Boleh faham lagi dalam memang crumple terus. Okey, itu yang kita belajar. Yang pertama ialah faktor dia adalah kedalaman. Yang kedua ialah ketumpatan. Yang mana kita dah tahu juga bahawa semakin tinggi ketumpatan, semakin tinggi tekanan cecair itu. Dan seterusnya bentuk tidak mempengaruhi. Tekanan dalam cecair ini ataupun tekanan cecair tidak mempengaruhi bentuk dia, hanya yang 3 tadi. Dan juga sekiranya kita campur dua benda yang berkelainan ketumpatan, kita boleh kira berapa ketumpatan bahan tersebut berdasarkan ni lah, row 1H1 sama dengan row 2H2. Dan last sekali ialah aplikasi tekanan dalam cecair. Banyak lagi lah antaranya ni lah, tangki kenapa kita letak kat tempat tinggi, nak masukkan air dalam kita panggil dia apa ni, nak subhanallah, drip kan, nak masuk air garam ke apa semua dalam darah, kenapa kita gantung tinggi. Dan juga empangan kenapa kita buat tebal, dan juga sifon. Dan itu je yang kita sempat belajar ini. Terima kasih banyak kepada semua yang join kita pada hari ini. InsyaAllah ada rezeki ada umur, kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.